sama-sama menunaikan solat subuh berjemaah. Ramai di antara sahabat-sahabat kita di luar sana yang tidak diberi keringanan untuk hadir, dan kita bersyukur kita boleh hadir dan boleh berada di majlis ini. Kita berkongsi sedikit sebanyak tentang ilmu di antara ilmu-ilmu yang ilmu-ilmu Allah yang terlalu luas lah. Dan saya diamanahkan untuk berkongsi tentang ilmu faraid. Sekurang-kurangnya ada satu daerah, satu tempat untuk belajar ataupun berkongsi tentang ilmu faraid. Saya pun dulu takut sebenarnya. Takut untuk berkongsi, takut untuk bercakap, sebab kita rasakan kita memang belajar, tapi kita rasakan kita tidak ada ilmu untuk berkongsi kepada orang ramai. Tapi yalah, kalau semua orang ramai takut macam tu, tak ada orang lah pula nak berkongsi kan. Jadi last kali saya memberanikan diri, dan dia ilmu itu sifat dia macam itulah. Bila kita menyampaikan, kita tak rugi pun, ilmu kita tidak habis, bahkan dia sentiasa bertambah. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa memberi ilham, akan sentiasa memberi kemudahan untuk memberikan lagi kefakihan kepada kita untuk memperbanyakkan ilmu orang-orang yang mengajar lah. Bukan saya kata saya ni banyak ilmu, orang lain yang mengajar lagi tu sentiasa dia akan mendapat ilham. Sebab itulah kadang-kadang kalau yang menulis buku tu, kadang-kadang dia bukannya ada idea nak tulis sampai berjilid-jilid. Dia hanya tulis mungkin 2-3 perenggan aja, kemudian idea itu datang, diberi ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya dia boleh menulis sehingga berjilid-jilid. Macam mana Buya Hamka menulis di dalam penjara, kan, bagaimana almarhum Dr. Yusuf Qaradawi menulis 105 jilid buku dia, kitab dia 105 jilid. Kalau nak beli satu set tu 12,000 lah. Itu pun ada isu juga kan. So tak apa, saya hanya berkongsi sekadar kemampuan yang saya ada, alhamdulillah. So hari ni kita akan melihat tentang faraid. Dia panggil hukum melaksanakan pembahagian harta pusaka mengikut kaedah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Kita panggil hukum faraid. So macam mana faraid ni? Adakah dia option yang terakhir? Adakah dia option yang terakhir? Kalau dah tak ada arah dah tak tahu nak buat apa, maka kita buat faraid. Ataupun dia macam mana? So sebelum ni kita membincangkan surah An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176. Sebelum ni, tahun lepas lagi kot sebelum ni. Maknanya ayat surah An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176 membincangkan tentang pembahagian faraid, yang mana kita boleh pecahkan pembahagian itu kepada 6 pecahan. Yang saya tunjukkan, kita hanya hafal 1/2 dengan 2/3. 1/2 dibahagi 2 dia jadi 1/4, 1/4 dibahagi 2, 1/8. So 1/2, 1/4, 1/8. 2/3 dibahagi 2, 1/3. 1/3 dibahagi 2, 1/6. So dia jadi 2/3, 1/3, 1/6. 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6 ni bukannya yang direka oleh ulama'. Yang ni disebut secara khusus di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176. Siapa yang dapat pecahan itu, siapa yang dapat berapa, apa semua tu semuanya ada. Cuma direngkaskan ataupun dimudahkan oleh ulama' dalam bentuk formula lah, dalam bentuk gambar rajah, dalam bentuk jarual, dalam bentuk roda faraid kan. Sebenarnya benda tu bukan yang direka. Kalau yang direka lain. Kalau yang direka dia akan jadi berubah. Yang direka ni yang pembahagian untuk
harta pusaka bukan Islam, dia adalah yang direka, ialah man-made law berdasarkan Akta Pembahagian 1955 sebelum merdeka lagi 19. Tapi dia memang diubah akta tu memanglah 1955, tetapi cara dia bahagi itu memang berubah. Dia hanya bagi kepada ibu bapa, pasangan dan anak. Yang lain tak ada can lah. Yang lain tak ada can. Dia panggil apa? Dia panggil issues spouse, kan, parents. So hari ini kita lihat kepada surah An-Nisa ayat 13. Dia sambung kan, di sebelah 12 kemudian ada ayat yang 13 tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'azim. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Shadaqallahul azim. So ayat yang ke-13 ni dia menyambung tentang ayat 11 dan ayat 12 cara 1, 2, 3 tu lah. Tapi Al-Quran ni dia tidaklah yang disusun tu yang tunggu awal. Yang tunggu awal ni ayat Iqra' lah. Iqra' tu berada pada juzuk ke-30, tapi bukanlah bermaksud dia yang lambat, cuma penyusunan itu sebagaimana yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Jibril, kan. So dia turun tu lain, dia punya sequence dia. Sebab tu bila belajar tafsir kena belajar pula asbabun nuzul, baru kita tahu ayat mana yang turun dulu, ayat mana yang turun kemudian. Bukannya Al-Fatihah turun dulu, Al-Fatihah yang tulis dulu, bukan. Yang turun dulu ialah Iqra', tapi dia berada pada juzuk yang ke-30 sebab cara penyusunan itu diwahyukan pula. Maknanya Jibril yang menyusun macam mana cara nak menyusun, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan sahabat supaya susun macam tu. Sebab tu dia dibaca macam tu. Tapi yang ni 11, 12, 13. So 13 ini disebut tentang tilka hududullah. So hudud Allah ini bukan sekadar maknanya mencuri, potong tangan, berzina, kena rejam dan sebagainya. Hudud Allah ini banyak. Termasuk juga hukum faraid juga hudud Allah. Sebab dia sebut tilka hududullah. Kan, segala hukum yang tersebut adalah batas-batas syariat Allah. Maknanya apa yang disebut tentang ayat 11, ayat 12 tentang pembahagian faraid 1/2, 1/4, 1/8 dan seterusnya itu tadi adalah tilka hududullah. Itu pun adalah hudud-hudud Allah. Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. So sesiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya akan dimasukkan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Syurga itu dibayangkan mengalir di bawahnya ialah sungai. Ini menunjukkan kecantikan syurga lah. So kalaulah kita berada di dalam mahligai kita dan di bawahnya ada sungai, maka memang cantik lah, kan. Macam masjid terapung, di bawahnya ada air, macam itulah. So di dalam syurga setiap orang akan mendapat tempat dia, dan dibayangkan di bawahnya itu sungai yang mengalir, macam itulah. Tapi kita tak boleh bayang sebenarnya, sebab apa yang kita terfikir itu bukan macam tu, di luar kemampuan akal kita. Cuma digambarkan tentang kenikmatan syurga itu bagi mereka yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Antara yang mentaati Allah dan mentaati Rasul ialah tilka hududullah tadilah. Mereka yang mengikut hukum-hukum Allah, mereka yang mengikut peraturan-peraturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah menjalankan pembahagian harta pusaka mengikut hukum faraid. Macam tu. So hukum faraid ini memang maknanya disimpulkan oleh para ulama adalah suatu kewajipan. Suatu kewajipan. Kita wajib membahagikan harta pusaka mengikut hukum faraid. Cuma masyarakat di akhir zaman ini dia agak cenderung untuk membahagikan sama banyak contohnya. So sama banyak ni pun dia tidaklah bercanggah dengan hukum faraid, asalkan waris tu tahu hak faraid dia terlebih dahulu. So sebab itulah bila berlaku kematian dan
nak bahagikan harta tadi, kena kira faraid dulu. Kena kira tu wajib kira. Wajib kira faraid terlebih dahulu supaya setiap waris tahu hak faraid masing-masing. Itu wajib. Walaupun dia panggil spirit dia ataupun kecenderungan dia, kita nak muafakat nak bagi sama rata, tak kira lah adik-beradik lelaki ke adik perempuan, kita nak bagi sama rata, tapi wajib tahu dulu. Gitu. Wajib tahu dulu. Wajib tahu tu tidaklah sampai ke peringkat kita pergi ke mahkamah syariah dan pohon mahkamah syariah keluarkan perintah faraid, sijil faraid. Tak. Wajib tahu tu kita jumpa orang yang tahu untuk mengira faraid. Tahu tu bukan tahu sekadar dia baca surah An-Nisa 11-12 tu, tahu sehingga dia boleh buat kiraan tu lah. Kiraan pecahan itu menjadikan tasheh, dan dia adalah dia punya asal masalah dan tasheh akhirnya. Sebab kalau kita tengok ayat tu, kita kadang-kadang jadi confused macam mana tentang asabah tu. Yang tu ia kena belajar dalam kelas lah. Saya nak ajar kat sini macam mana matematik tu sekadar yang boleh je lah. Tapi maknanya yang dikatakan mereka yang tahu ilmu faraid tadi, mereka yang boleh kira. Yang boleh kira dan boleh keluarkan pecahan. Daripada pecahan tu kita boleh kira lah. Ringgit Malaysia tu senang je. Kan dah tahu pecahan tu, tahulah darab dengan ringgit tu, jadilah dia punya berapa ringgit. Yang penting kita tahu pecahan. Kemudian kalau kita nak convert kepada peratusan ataupun kita nak convert kepada berapa square feet tanah, itu semua mudah aja. Yang penting tahu dulu dalam bentuk pecahan. So tahu dalam bentuk pecahan tu adalah wajib. Wajib tu bukanlah semua orang wajib mempelajari sehingga tahu. Bukan juga, sebab kadang-kadang matematik ni dia bukan semua orang berkemampuan untuk mahir tu. Kadang-kadang ada yang setengah tu memang dia berminat. Saya pun duduk ajar, tapi dia memang 2-3 hari lepas saya ajar mungkin dia ingat, lepas tu tak ingat balik. Dia hilang balik kan, ilmu yang hilang. Ilmu faraid ni ilmu yang hilang, ilmu yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nature dia macam tu. Kadang-kadang dah faham-faham pun tak faham pula. Kadang-kadang dah pagi tadi macam mudah aja, petang tu dah tak faham dah. So itu memang sifat dia, tak boleh nak kata apa. Jadi setiap orang tidaklah dia wajib untuk tahu, memahami untuk kira tu. Cuma dia kena cari orang yang boleh kira, sebab dia kira sebagai fardu kifayah. Setiap kampung mesti ada sekurang-kurangnya seorang yang boleh kira. Jadi kita tak tahu sama ada benda tu sudah terlaksana atau tidak. Sembahyang Jumaat itu adalah fardu kifayah, tapi mudah aja. Bukan mudah apa, bila ada surau, bila ada masjid, maknanya kita kata imam tu akan sembahyang Jumaat lah, selesailah satu kampung. Apabila adanya imam sembahyang Jumaat dengan anak qaryah kat kampung tersebut, maka kewajipan melaksanakan solat berjemaah itu sudah pun diangkat lah, sebab sudah pun ada at least kurang-kurangnya 2 orang yang sembahyang Jumaat. Sembahyang itu wajib sebenarnya, wajib kifayah, maknanya wajib pada satu daerah tu kena ada satu yang 2 orang lah sekurang-kurangnya sembahyang berjemaah. Tapi selalunya benda tu boleh dikatakan akan ada yang buat lah, sebab adanya institusi masjid dan sebagainya. Tapi yang faraid ini saya tak pasti. Sebab itulah kita kena galakkan, sebab kalau terlebih ramai yang tahu tak apa. Kalau yang tak tahu, dia akan jadi susah lah. Sebab bila kita pergi ke autoriti ni pun, kadang-kadang dia cover beberapa tempat kan. Bangi ni mungkin dia cover Bangi, Kajang. Sebenarnya Kajang satu tempat, Bangi satu tempat. Benda Kajang tu berapa daerah pula, berapa tempat-tempat. So susah benda tu kita nak kira. Semuanya kita nak katakan benda tu perlu digalakkan dan perlu dipelajari lah, supaya ianya tidak hilang dan supaya ianya kekal, dan supaya masyarakat sentiasa mempunyai ruh untuk membahagikan secara faraid, dan dia panggil appreciate. Apabila kita belajar ilmu faraid, sebenarnya kita appreciate terhadap betapa indahnya hukum pembahagian yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila baru kita faham kenapa lelaki dapat lebih. Itu selalunya yang cuba di brainwash lah, supaya hukum faraid ini dikatakan sebagai tidak adil kerana lelaki dapat lebih. Kadang-kadang ada yang buat demonstrasi aman. Hukum faraid perlu diupdate kerana ialah hukum zaman dulu yang sudah tidak sesuai pada zaman sekarang. Mana boleh nak bahagi 2 nisbah 1 dan sebagainya kan.
Padahal ilmu dia tu kena update, dia pun tak faham. Dia pun tak faham. Kadang-kadang terpengaruh dengan macam-macam lah masyarakat akhir zaman ini. Dia sebenarnya apabila kita belajar, kita semakin nampak mukjizat Al-Quran itu dan kita makin appreciate terhadap kebijaksanaan, hikmah di sebalik pembahagian secara faraid. Antara hikmahnya kenapa lelaki dapat lebih ini kerana tanggungjawab orang lelaki adalah lebih. Tanggungjawab orang lelaki adalah lebih. Kerana lelaki adalah yang menyara keluarga. Beras kita beli kan. Beras kita beli. Kan ada satu cerita tu kan, raja kata saya nak cari orang lelaki yang tak takut bini, yang tak takut isteri. Mana-mana yang takut isteri sila berada di sebelah kiri saya. Mana yang tak takut dengan isteri berada di sebelah kanan. So semua pergi sebelah kiri. Ada seorang lelaki tu duduk sebelah kanan. Oh, dia kata awak tak takut kan kat isteri awak duduk sebelah kanan. Dia kata saya takut kat isteri saya, sebab tu saya berada sebelah kanan. Saya kata yang takut isteri duduk sebelah kiri. Yang tak takut isteri sebelah kanan. Isteri saya suruh saya duduk sebelah kanan je. Isteri dia suruh duduk sebelah kanan. So dia takut kat isteri dia duduklah sebelah kanan. Ingatkan dia duduk sebelah kanan, dia tak takut isteri. Punya isteri dia yang dah lebih cerdik suruh dia duduk sebelah kanan kan. Jangan takut kat raja tu kan. Takut kat isteri. Aduh lah, itu cerita lawak je sebenarnya. Beras kita beli maknanya suami yang menafkahkan keluarga. So tanggungjawab orang lelaki tu memang lebih lah. Dan even berlaku salah faham tentang siapa yang perlu menafkahkan anak yatim kan. Contohnya kita ada ahli keluarga yang meninggal, kemudian meninggalkan anak yatim lah kan. Mungkin abang kita meninggal lebih awal daripada kita, ataupun adik-beradik kita meninggal awal lebih kita, kemudian meninggalkan anak yatim. Siapakah yang wajib menafkahkan anak yatim tersebut? Dia sebenarnya nafkah kepada balu dengan nafkah kepada anak yatim adalah dua perkara yang berbeza. Apabila seorang tu, contohnya suami meninggal dunia, nafkah kepada balu tu dia jatuh kepada wali nikah dia. So kalau dia ada ayah dia, pergi balik kepada ayah dia lah kan. Kalau dia balu muda lah kan, maknanya dia kematian suami, umur dia masih lagi muda, mungkin ayah dia masih lagi hidup, maka ayah dia kembali wajib menafkahkan balu tadi. Sebab orang perempuan ni dia sentiasa dinafkahkan, dia dinafkahkan oleh ayah dia. Kemudian bila berkahwin, ayah dia ataupun ayah dia wakil wali lah, maknanya aku nikahkan engkau bla 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 tu, maknanya ayah dia dah melepaskan tanggungjawab menafkahkan anak perempuan dia tu kepada suami itulah. Kau dah nak jadi menantu aku, so aku nikahkan engkau, maknanya engkau lah yang sara anak aku. Macam itulah kan, aku terima nikahnya maka aku sanggup untuk menyara. So sepatutnya ayah dia happy lah, habis lah tanggungjawab aku, dah ada suami. Macam itulah dia punya tersirat dia tu. So wanita ni sentiasa dinafkahkan. So apabila dia ada suami dia menafkahkan dia, suami dia meninggal. Bila suami dia meninggal, maka nafkah itu kembali kepada ayah tadi. Sebab dia kira wali nikah dia yang wajib menafkahkan wanita tadi balik. Tapi selalunya pada masa tu wanita tu pun dah bekerja. Dia dah bekerja, kalaulah dia tidak memerlukan nafkah, maka dia tidak wajib dinafkahkan lah. Selalunya dia bekerja lah, dia dah ada suami, dia ada anak. Kalau dia tak bekerja lain lah, maknanya dia kembali balik kat rumah ayah dia akan nafkahkan dia lah, sepatutnya macam tu lah. Tapi selalunya dia bekerja, so kalau dia bekerja dia tidak memerlukan nafkah, so ayah dia tidak perlu menafkahkan dia lah. Janganlah pula dia bekerja, gaji dah cukup pergi minta pula dengan ayah ni kena nafkahkan saya, tak kena juga macam tu. Sebab dia sudah mampu untuk menyara diri dia sendiri, maka ayah dia pun sudah terlepaslah bebanan nafkah tadi. Cuma secara ilmunya, secara perjalanan dia, kalaulah dia pun tidak mampu kerana masalah-masalah dia, so ayah tadilah, sebab tu ayah ni dia tak lepas dengan anak perempuan. Yalah, bila ada suami tu dia boleh lepaslah sekejap sebab ada menantu dia kan. Tapi kena ke menantu lelaki dia meninggal, dia pula lah yang kena take care anak perempuan dia tu. Anak lelaki lain, anak lelaki
dia memang dah independen. Anak perempuan memang sentiasa di bawah kawalan bapa lah. Tapi bila ada suami lah yang akan uruskan dia. So yang berlainan dengan anak yatim tadi. Anak yatim tadi ialah bapa saudara sebelah bapa. Bapa saudara sebelah bapa yang wajib menafkahkan anak yatim tadi. Dia bukan bapa saudara sebelah ibu. Sebab bapa saudara sebelah ibu ni dia ada tanggungjawab yang dia jadi bapa saudara sebelah bapa pula lah. dia ikut lain lelaki tadi. So bapa saudara sebelah bapa dia wajib menafkahkan anak yatim tu tadi sehinggalah anak yatim tu boleh independen lah. Sebenarnya sama ada bapa saudara tadi dia menerima faraid ataupun tidak. Kadang-kadang sebab contohnya bila adik kita meninggal dunia, dia sudah pun ada isteri, anak lelaki dan anak perempuan. So harta dia sudah pun habis pada keluarga dia lah sebab anak lelaki anak perempuan menghabiskan harta dia. So kita tak dapat harta adik kita. Tetapi anak yatim, anak kepada adik kita tu tanggungjawab kita lah. Bapa saudara sebelah bapa. Bukan bapa saudara sebelah ibu. Sebelah ibu tu dia ada suami dia pula, so dia pergi kepada pokok yang tu lah, dia ikut dia punya unit masing-masing. So unit sebelah bapa lah. Macam tu. Sebab sebenarnya kalaulah anak saudara yang perempuan kita tu pun nak kahwin, dia akan cari kita juga sebagai wali. Walaupun abang dia boleh jadi wali juga, tapi dia ada turutan dia pergi kepada bapa saudara juga. So tanggungjawab itu sentiasa lebih kepada orang lelaki, bukan sekadar suami, sekadar bapa saudara, semua dikenakan tanggungjawab itu kepada lelaki. Dia cuma isu dia pula kalaulah anak yatim itu mempunyai harta, so yang menjaga itu boleh mengambil harta anak yatim untuk menafkahkan anak yatim itulah. Sebab contohnya adik kita tu dia ada harta lah, sama ada dia ada takaful ke ataupun dia memang ada harta, cuma dia meninggal. So kita tak mampu, kita yang tidak berharta sebenarnya, tapi kita bertanggungjawab untuk take care anak saudara kita. So kita boleh ambil duit anak saudara tu untuk tampung anak saudara. Macam tu lah. Sebab duit pusaka tu boleh digunakan untuk tampung diri dia lah. Kalau kita tak ambil yang tu, kita pun tak mampu. So itu dibenarkan lah. Tapi kita jangan larilah daripada anak saudara kita tu. Selalunya kita tengoklah siapa penjaga harta untuk anak yatim tadi. Kalau dapat ke amanah raya contohnya, so kena buat permohonan lah. Jadi panjang lah sikit. Kalau hujung tahun tu kena buat permohonan untuk dikeluarkan duit untuk sekolah. Tapi boleh ambil lah duit tu. Duit anak yatim yang kaya tadi boleh diambil untuk menampung diri dia. Kalau anak yatim tu kaya lah. Sebab budak-budak dia tak boleh pegang duit. Dia hendaklah ada penjaga harta. Penjaga harta tu selalunya diberi kepada amanah raya, ataupun kalau ibu dia nak jaga harta, dia kena buat satu permohonan pula untuk ibu tu sendiri menjadi penjaga harta kepada anak-anak yatim, anak-anak dia juga sebenarnya. Sebab dia tidak jadi automatik pun. Si ibu kalau dia nak jadi penjaga harta automatik kepada anak-anak dia, si bapa kena buat wasiat dulu. Saya dengan ini mewasiatkan supaya isteri saya bernama sekian-sekian menjadi penjaga harta kepada waris kanak-kanak saya. Barulah dia jadi penjaga harta. Kalau dia tak buat wasiat macam tu, dia kena pergi masa bicara kuasa tu terpulang kepada pegawai pusaka ataupun terpulang kepada hakim macam mana untuk menentukan siapa yang menjaga harta anak yatim tu. Kalau harta tu agak banyak, selalunya dia tak bagi kepada ahli keluarga, dia bagi kepada amanah raya lah. Kalau sikit, kalau ikut polisi amanah raya, kalau tak sampai 40,000, selalunya amanah raya dia tidak campur tangan lah. Dia kata bagi je lah kepada ahli keluarga. Sebab bagi dia 40,000 ke bawah tu dikira sebagai tidak perlu campur tangan amanah raya lah. Itu internal dia lah. Kalau lebih 40,000 mungkin amanah raya perlu campur tangan supaya at least anak yatim, kanak-kanak tadi bila dia mencukupi umur 18 tahun, dia ada lah yang disimpan. Sebab kadang-kadang ahli keluarga sendiri yang jaga ni habis macam tu juga. Duk guna lah sekali habis kan. Bukan habis untuk anak yatim tu, terlebih habis kepada yang menjaga pula kan. Terlebih habis kepada yang menjaga. So itu banyak contoh. Maknanya saya nak sebut, lelaki sentiasa
mempunyai tanggungjawab. Nah, sebab itulah diberi lebih kepada lelaki. Sebab sekiranya pembahagian faraid tadi, kita kata lelaki dapat lebih, perempuan dapat kurang. Sebenarnya yang lelaki dapat lebih tu bukan untuk dia. Dia menyara orang lain. Dia menyara orang lain tu tidak dapat lebih. Yang wanita ni dia dapat kurang, tapi kurang dia adalah bersih net dia. So bila dia dapat harta pusaka bahagian dia tak ada apa pun, dia boleh beli barang kemas, dia tak perlu bagi pun dekat husband dia. Dia tak perlu cerita lebih-lebih pun kat husband dia. Kalau dia cerita lebih-lebih banyak pula dia kena bagi lah. So dia just simpan untuk dia dan dia tak ada masalah apa. Dia adalah bersih untuk dia. Harta yang dia terima adalah untuk dia. Harta pusaka tadi, harta pusaka yang terima daripada keluarga dia tu. So suami tak boleh nak usik apa. Tapi harta si suami terima pusaka daripada keluarga dia, si isteri boleh tanya. Si isteri boleh tanya, TMB kita ni dah dibayar ke belum kan? Bunyi cerita naikkan TMB tak tahulah saya. Maknanya dia boleh tanyalah si suami tu macam mana ni kan. Yang mana tertunggak, yang mana apa. Sebab tanggungjawab suami memang menafkahkan keluarga kan. Yang baru ni lepas SPM kemudian nak masuk universiti ni, kena kira lah suami ni masuk universiti ni boleh ke tak aku nak bayar yuran pengajian anak aku semua tu tak atas suami tu. Yang si mak ni mudah je, oh masuklah kita masuk kos tu, kita masuk kos ni kan. Yang si suami ni, alamak kos ni berapa harga ni, berapa harga. Dia duk layan anak cara nak masuk fakulti je. Yang si suami ni banyak dia kena fikir yuran, dia kena fikir tempat tinggal macam-macam. Sebab itu adalah tanggungjawab suami. Sebab itulah antara hikmahnya kenapa lelaki mendapat lebih, kerana dia mendapat gross, bukan dia mendapat net. Tapi itu apa yang kita fikir, yang kita tak terfikir pun kita kena follow lah atas rasa ta'abbud. Atas rasa ta'abbudiyah, atas rasa kita mengikut apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kita jumpa hikmah ataupun kita tak jumpa hikmah, kita kena follow. Kita diarahkan sembahyang subuh 2 rakaat. Kita rasa alah mudah 2 rakaat. Ayo 4 rakaat banyak sikit pahala. Jangan jangan memandai-mandai, bukan buat 4 rakaat banyak pahala. Itu tak kena sebab memang diarahkan 2 rakaat ajalah. Kalau kau rajin kau buatlah qabliyah. Kan buat ba'diyah pun tak boleh lepas subuh kan. Lepas subuh dia tak ada ba'diyah sebab dibimbangi dia akan mirip kepada agama-agama lain yang menyembah naiknya cahaya matahari kan. Tapi bagi orang yang selalu buat qabliyah subuh, tiba-tiba dia terlewat, dia dimaafkan ataupun dia boleh buat qabliyah subuh tu selepas dia sembahyang subuh berjemaah. Dia memang hari-hari sembahyang subuh qabliyah, cuma hari ni terlambat, tiba-tiba datang sini orang dah start sembahyang jemaah, dia boleh sembahyang subuh berjemaah. Kemudian lepas tu dia boleh bangun untuk dia niat qabliyah subuh. Sebab dia maknanya sangat jarang dia tertinggal qabliyah subuh. Itu dibenarkan, ada ulama bincang macam tu. Tapi dia niat qabliyah lah, jangan niat ba'diyah. Soal subuh tak ada ba'diyah. Cuma dia buat tu macam selepas lah. Tapi kalau yang buat qabliyah subuh pun jangan-jangan tak payahlah. Kau jangan-jangan kau buat yang jadi fitnah lah pula. Sebab memang tidak ada ba'diyah subuh, itu soal-soal fiqh kan. Dia ada, kita tak boleh nak mereka-reka. Kita just ta'abbudiyah, kita just ikut sebagaimana yang digariskan oleh ulama lah. Ulama tu gariskan mengikut apa yang dia faham, apa yang dia belajar daripada Al-Quran dan Sunnah lah, bukan dia reka juga. So kalau kita faham, kita faham. Kalau kita tak faham, kita ikut saja. Sebab itu adalah hududullah. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas-batas syariatnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka, kekallah dia di dalamnya dan baginya azab seksa yang amat menghina. Faraid adalah hududullah. So bila bercakap tentang hudud, kita kena ingat faraid juga. Bukannya hudud ni kerak tangan, betul lah kerak tangan tu hudud jugalah. Maknanya, tapi kerak tangan ni payah sebenarnya. Sebab dia ada terlalu banyak rules. Maknanya hukum potong tangan di dalam mencuri, dia panggil syariqah. Syariqah tu bagi saya lain dengan mencuri. Sebab mencuri yang ada dalam penal code tu adalah sekadar mencuri. Sebab syariqah ni maknanya kita mencuri, seorang, bukan kita lah, orang tu mencuri dalam keadaan harta tu sudah pun dijaga oleh tuan punya harta.
Kalau dia mencuri motor yang kunci motor pun ada pada motor, itu tak kena hudud sebab kau dah tinggalkan kunci-kunci sekali, memang curi lah. Mana kau sendiri tidak ada hazard, tidak ada kawalan terhadap harta kau. Ataupun mencuri barang yang terlalu murah. Mencuri roti, mencuri susu sebab keperluan anak dia, itu semua tak kena hudud lah. Tak kena potong tangan lah, kenalah penjara dan sebagainya, kenalah hukum-hukum takzir yang lain. Tapi hudud tu terlalu sukar lah sebenarnya kalau nak dilaksanakan. Dia ada dia punya rules dia tu. Tapi sebenarnya hudud Allah yang paling berlaku hari-hari ialah faraid lah. Sebab orang mati kena bagi ke faraid. Yang mencuri potong tangan tu bukan kerja kita, itu kerja kerajaan untuk melaksanakan perintah itu dalam bentuk undang-undang. Tapi yang faraid ni memang kerja kita. Memang kerja kita untuk kita pastikan pembahagian harta pusaka waris-waris kita, dan harta pusaka kita selepas ini pun insya-Allah diuruskan oleh waris kita mengikut hukum faraid. Seterusnya dalam kitab ni saya rujuk kepada kitab fiqh manhaji. Fiqh manhaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ini surah Al-Ahzab ayat 36. Dan tidaklah harus bagi orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, apabila Allah dan Rasulnya menetapkan keputusan mengenai sesuatu perkara, tidaklah harus mereka mempunyai hak memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka. So, apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan sesuatu perkara, maka orang lelaki yang beriman dan wanita yang beriman tidak harus untuk dia untuk memilih perkara lain. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin. Yang mukmin dan yang mukminah idza qadallahu wa rasuluhu, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan amron, satu perkara, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, maka dia tiada pilihan lain selain dia mengikut apa yang sudah pun diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. So, bila Allah dan Rasulnya telah menetapkan hukum faraid, dia kena ikutlah. Dia sebenarnya pembahagian pada zaman jahiliah. Dulu orang wanita langsung tak dapat apa-apa. Isteri tak dapat pusaka, anak perempuan tak dapat pusaka. Sehingga kan berlakunya perang. Cuma saya tak ingat perang mana. Perang Badar ke, perang Uhud ke. Berlakunya syahid. Kan, adanya sahabat yang meninggal dalam perang tersebut, dia meninggalkan isteri dan anak perempuan dan ada adik-beradik. So, pembahagian pada masa itu diberi secara jahiliah. Jahiliah ni orang lelaki je terima. So, dapat adik-beradik lelaki dia. Isteri dia tak dapat, anak perempuan dia tak dapat. Sedangkan sahabat ini mati syahid, berperang. Selepas itu, isteri dia berjumpa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya, macam mana dengan harta pusaka peninggalan arwah suami saya? Suami saya meninggal syahid semasa dalam peperangan. Kan? Orang hebatlah suami dia ni. So, harta dia sudah pun diberikan kepada adik-beradik dia. Dia ada 2 orang adik-beradik lelaki, diberi adik-beradik dia. Aku tak dapat apa-apa selaku isteri. Dan dia ada anak perempuan. Adakah ini pembahagian pusaka yang sebenar? Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, nanti apabila terima wahyu, baginda akan ceritalah. Cuma masa tu tak terima lagi wahyu. Masa tu dibahagi secara jahiliah, lelaki saja. Kemudian timbul ayat ni, surah An-Nisa ayat 11-12 ni, timbullah wahyu. Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat Quran surah An-Nisa 11-12. Maknanya wanita mendapat 1/8, anak perempuan kalau seorang 1/2, kalau 2 orang 2/3, baki itu barulah diberikan kepada adik-beradik tadi. Maknanya, dan selepas itu dibaca ayat tersebut, so 2 orang adik-beradik dia Muslim juga sebenarnya, so dia return lah. Dia return balik harta pusaka yang dia sudah ambil tadi. Dia kata berdasarkan ayat ini bukan untuk aku semua, ini adalah untuk isteri 1/8, untuk anak perempuan
Saya tak pasti ayat tu dia ada dua ke ada seorang. Mana kalau seorang 1/2, kalau ada dua 2/3. So dia ambil baki, dia return balik dan dibahagikan ikut faraid. Itu sebenarnya. So zaman dulu dia punya imah dia terkuat bila turun je, memang dia akan follow. Memang dia tu dia tidak ada pilihan apabila adanya wahyu tentang hukum hakam, maka para sahabat akan melaksanakan sebagaimana apa yang diperintahkan. Sebab ayat faraid ini dia lambat sikit turun. Dia lambat sikit turun. Dia turun tentang ayat-ayat tentang akidah terlebih dahululah. Tapi bila turun ayat berkaitan hukum, sahabat dia akan follow 100%. Yang mana dah ambil pun dia return. Refund balik sebagaimana yang mana diperbetulkan mengikut sebagaimana hukum tu lah. Itu asal asbabun nuzul ayat 11, 12 tu lah. So kita tak ada pilihan apabila Allah dan Rasulnya menetapkan suatu perkara, maka tidak ada pilihan kepada orang Islam kecuali mengikut apa yang sudah pun diputuskan secara dia panggil qat'i, secara qat'i ad-dilalah wa qat'iyatus thubut. Maknanya confirm benda tu, kita tak boleh nak takwil, kita kena ikutlah. Kan haramnya khamar, haramnya arak. Kan so haram tu haram lah. Tidak boleh memakan daging babi. Itu adalah khinzir. Qat'iyatus thubut wa qat'iyatud dilalah. Maknanya dia bukan berdasarkan pendalilan secara qiyas ke, dia memang benda tu qat'i, disebut secara jelas walahmul khinzir kan. Hurrimat alaikum. Kerana diharamkan daging khinzir. Cuma ada satu pendapat daripada mazhab Zahiri tu, dia kata daging je haram sebab dalam tu dia sebut lahmul tu daging, lahmul khinzir, maka daging khinzir itu haram. Maknanya dia punya yang bahagian lain tu tak haram lah. Tapi itu mazhab Zahiri dan mazhab tu kita hormatlah dia punya cara dia berfikir, tapi panjanglah bahasnya. Tapi maknanya khinzir tu disebut secara qat'i. So apa yang qat'i, saya nak sebutnya apa yang qat'i itu kita tak boleh bahas lah. Apa yang qat'i kita boleh bahas lah. Kalau nak bahas merokok tu haram ke tak haram tu boleh lah bahas sebab dia bukan qat'i. Sebab tidak ada perkataan rokok secara qat'i. Cuma kita menggunakan qiyas dan menggunakan dalil-dalil yang lain. Tetapi faraid ni dia qat'i sebab dia sebut jelas. Dia bukannya nak bahas lah, dia sebab dia jelas. Dia bukan macam hukum-hukum yang setengah-setengah tu berdasarkan pendalilan secara qiyas, secara analogi dan sebagainya. Itu memanglah adalah yang dibahaskan sebab dia bukan qat'i dari sudut penerbitan hukum tu. Tapi faraid dia memang qat'i. Dia memang qat'i sebab tu orang tak bahas sebenarnya, orang tak bahas. Orang memang memahami ayat tu sebagaimana macam tu, diterima macam tu. Perbahasan faraid dia memang berdasarkan hukum yang qat'i dan kita tidak ada pilihan kecuali kita mengikut, sama ada kita nampak hikmah ataupun kita tak nampak hikmah. Tapi kita kena ikut. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan sesiapa yang tidak taat kepada hukum Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang jelas dan nyata. Apabila tidak mengikut apa yang Allah arahkan tu, memang sesat lah. Walaupun kita rasa je kita betul. Kita rasa je, tapi sebenarnya tidak betul. Kerana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah yang benar, sama ada kita faham ataupun kita tidak faham. Sebab kalau lah betul-betul ikut pembahagian secara faraid, dia akan jadi aman damai lah. Sebab yang dapat banyak pun dia akan melaksanakan tanggungjawab. Yang dapat sikit pun dia tak berdengki dengan yang dapat banyak. Kan? Sebab ialah dah memang tanggungjawab kau ada isteri, kau ada anak. Aku ni anak perempuan, kakak, aku ni kakak. Aku ni ada husband. So tak apalah, ambil kita bagi ikut faraid lah. Kita bagi ikut faraid. Ini kadang-kadang yang anak perempuan ni bersungguh. Ialah bersungguh nak bagi sama banyak sebab dia akan dapat banyak. Ikut faraid. Kalau ikut faraid dia akan dapat sikit, adik dia yang lelaki, abang dia akan dapat banyak. So dia bersungguh lah nak bagi sama banyak. Sedangkan
pembahagian asalnya, pembahagian faraid, kalaulah nak dibahagi sama banyak, maka ia perlu mendapat kebenaran daripada waris yang lain. Dia boleh bagi sama banyak, tetapi hendaklah mendapat kebenaran. Sebab itulah kalau kadang-kadang melibatkan waris kanak-kanak, so memang kena ikut faraid lah. Sebab waris kanak-kanak dia tidak boleh bermuafakat. Kita kena bagi waris kanak-kanak ni 18 tahun ke bawah, bukan ikut fiqh dia, bukan ikut fiqh dia ni cukup umur datang bulan ataupun dia dah apa mimpi apa semua, bukan. Kita kena ikut umur, mengikut syariah. Syariah kita di Malaysia ni 18 tahun. Mungkin ada di negara Arab 16 tahun dan sebagainya, tapi ikut negara masing-masing. Itu adalah kerajaan yang menetapkan, dia panggil siasat syariah. Ikut syariatnya siapa yang dikatakan kanak-kanak, siapa dia katakan dewasa. So negara kita kanak-kanak ni bawah umur 18 tahun. Birthday 18 tahun mengikut kalender Masihi. So kalau dia tak sampai 18 tahun, maka dia kira sebagai kanak-kanak dan dia tidak boleh mengurangkan hak dia. Kita tak boleh tanya dia, so bagilah sama banyak. Kalau nak sama banyak, dia tak boleh lah sebab adik bongsu ni lelaki. So adik bongsu kena terima faraid. Lepas tu kena kira faraid dulu. Yang lain-lain tu yang dah cukup umur tu boleh nak bagi sama banyak. So seorang ni ambil faraid, baki tu disama banyakkan. Boleh lah sebab yang lain tu boleh bermuafakat. Yang kanak-kanak dan yang ada masalah kurang sempurna akal, dia panggil tidak sempurna akal, dia mungkin Down syndrome ataupun memang tidak sempurna akal lah. So dia tidak boleh dikurangkan hak dia. Hak dia kena mengikut faraid. Jangan pula pandai-pandai kita kata semua sama banyak. Yang budak kecil pun sama banyak, yang OKU mental pun sama banyak, itu tak boleh. Dan satu lagi yang kita tak boleh nak ni ialah yang waris hilang. Merajuk kan, si adik seorang ni dia merajuk kan, sebab dia dipulau oleh adik-beradik dia. Saya tanya apa salah sangat pulau si adik seorang ni. Rupanya dia pun duk pakai baju kurung. Dia laki. Dia laki pakai baju kurung. Adik-adik dia pulau dia. Pulau tak pulau pun bila nak bagi pusaka kena panggil lah yang ni kan. Kena panggil lah sebab dia waris. Sebab dia waris. So kalau lah tak jumpa, cara yang paling mudah kita kena melantik. Cara paling mudah amanah raya je sebenarnya. Sebab amanah raya ni dia mempunyai kuasa yang agak luas. Sebab ada satu syarikat amanah yang ditubuhkan berdasarkan Akta Perbadanan Amanah Raya 1995. Dia ada share kerajaan dekat situ. Di samping shareholder yang lain lah. So, bahagian yang tak jumpa tadi, waris yang hilang tadi, hendaklah diberi kepada amanah raya untuk pegang. Secara faraid, dia akan bukan secara faraid. Ini adalah harta sekian-sekian-sekian. Yang lain tu kena boleh lah kalau nak muafakat. Yang tiga ni tak boleh muafakat sebab dia tidak layak untuk menentukan. Jadi dia kena terima ikut faraid sebab dia kanak-kanak dan dia OKU mental ataupun dia hilang. Dia hilang so tapi kalau kita tak bagi, tak carilah harta tu. Dah kau memang hilang. Tahulah merajuk pun tapi kan baliklah kalau dah tahu meninggal kan. Meninggal pun tak balik, memang tak cari juga. Tak cari juga. Kita cari pun susah kan. Sekarang JPN susah kita nak cari sebab JPN dia diikat pula oleh data privacy ni. Kalau dulu mudah. Bukan mudah apa, mana lawyer ni mudahlah sikit nak cari. Kalau lawyer kata kami ada urusan guaman untuk kami mendapatkan alamat bagi sekian-sekian. So agak mudah. Tapi sekarang kita pun kalau nak cari lawyer pun banyak kena buktikan dokumen tambahan. Kau nak cari alamat untuk yang ni. So kenapa? Sebab ayah dia meninggal. Okey, sebab tu so you dilantik oleh siapa? Saya dilantik oleh abang dia. So abang dia tak tahu dia tinggal kat mana, tak tahu macam mana dia boleh jadi hilang. Panjang kita kena cerita dekat JPN sekarang sebab dia takut lawyer ni nak skodeng, nak cari maklumat orang. Kalau dulu mudah, agak mudah, sekarang agak susah. Sebab tu saya bukan ada malas nak berdepan dengan kerana JPN sebab dia dengan lawyer pun kena siasat kan. Kalau orang awam memang tak boleh Kalau orang awam lagi susah lah untuk mendapatkan maklumat. Kita tahu alamat dia je sebenarnya, alamat IC dia tu kan. Dan kita nak tahu status dia sama ada dia hidup ataupun dah meninggal. Kalau dah meninggal, kita nak tengok sejak mati dia dan kita nak tengok siapa yang report dia meninggal. Dan kita nak cari orang yang mereport tu. Itu je siasatan kita. Tapi sekarang ni dia agak susah. Kadang-kadang kalau siasat sikit, saya rasa susah. Saya kata tak apalah, kita bagi dekat amanah raya, kita kira dia masih lagi hidup. Itu isu cerita waris yang hilang. Tapi waris yang hilang kita boleh buat lah. Kita boleh buat, ada cara dia. Cuma jalan sedikit berliku lah. Sebab itulah
Kalau ada yang hilang masih hidup, cari-cari daerahkan silaturahim. Jangan jadi betul-betul hilang kan. Tapi kalau betul-betul hilang, ada lah kes yang dia pergi ikut bapa saudara dia pergi buat jadi apa kontraktor di Singapura tak boleh balik. Yang zaman dulu memang ada hilang macam tu kan. Ada yang apa suami dia tu pergi gunting rambut. Suami dia tu baru aja keluar pada hospital, sakit tenat. Dan memang doktor kata dia dah jadi macam Alzheimer lah, dia jadi tak apa nak ingat. Sepatutnya si isteri pergilah teman suami yang nak gunting rambut. Dia teman sebenarnya, queue panjang. Dia pun balik. Dia balik tukar gunting rambut, gunting-gunting. Lepaskanlah dia, rupanya dia pergi naik tak tahu bas ke, tak boleh balik rumah. Isteri datang, dah siap dah saya gunting, saya tak tahu pun. Sebab puan pun tak suruh saya jaga dia kan. Hilang, tahun 90-an hilang. Datang jumpa saya tahun 2018, 2000 berapa anak dia jumpa. Lamanya yang kau hilang. Yalah hilang lah, tahu macam mana dah itu cerita dia. So nak kira mati ke nak kira hidup. Kalau kita kira dia hidup, maka kita bagi bahagian dia tu kepada tapi itu dia jumpa tu sebab dia nak jadikan harta ayah dia sebagai harta pusaka lah, yang nak kira ayah dia mati lah. Dia pun dah 60 lebih harta ayah dia mati ni. Dulu tu dia tak buat lagi, dia kata sebab dia ayah dia hidup sampai mana-mana lah. Kalau dia nak mati, kita kena buat presumption of death. Kita kena buat andaian kematian bawah Seksyen 108 Akta Keterangan 1950. Dia kena hilang lebih daripada 7 tahun dan kita kena buktikan di mahkamah macam mana cara hilang dan proses mencari sudah membuntu dan kita yakin betul-betul dia hilang. Macam MH370 tu kita kena buat satu persatu sebab mangsa MH370 tak ada siji mati. Jadi kalau waris MH370 merasakan yang hilang itu sudah pemati, kita kena buat permohonan anggapan kematian. Tapi kalau dia rasa yang hilang tu masih lagi hidup, maka kalau dia mewarisi, dia kena bersetuju untuk bagi ke amanah raya, untuk amanah raya pegang mangsa MH370 sebab kita masih lagi menganggap dia hidup. Kok dia balik lepas ni kan? Dia balik lepas ni kita kata ada harta pusaka kau terima daripada mak kau, amanah raya pegang. So dia balik pun dia tak marah lah kat kita sebab kita jangka dia hidup. Tapi kalau kita jangka dia mati pun dia tak boleh marah juga sebab kita dah dapatkan perintah mahkamah. So kita tak tahu dia terhilang hidup atau mati. So dia ada dua cara lah. Kita menganggap dia mati, kita kena proses anggapan kematian. Kalau kita menganggap dia hidup, kita just lantik syarikat amanah untuk pegang bahagian dia. So saya ingat itu saja untuk hari ini. Saya just nak ceritakan tentang pembahagian faraid itu adalah wajib. Dan sama ada kita faham atau tak faham hikmah dia, kita hendaklah mana kita jangan selupa mulut lah. Yang selupa mulut kata benda ni ortodok lah, benda ni tak ikut perkembangan zaman lah. Itu semua kata-kata selupa yang sebenarnya boleh menjejaskan akidah kita lah. Sebab faraid ni dia bukan direka oleh ulama', dia memang qat'i. Dia memang qat'i, disebut secara jelas. Dia bukannya, kalau kita nak kata rokok itu tidak haram, tak apa. Sebab dia bukan qat'i, bukan saya nak kata saya sokong rokok, bukan. Tapi benda tu memang perbahasan sebab dia bukan qat'i, itu maksud saya. Dia tidak menjejaskan akidah. Kan? Ada yang mengatakan dia hanya tidak disukai kerana dia makruh. Bukannya peringkat haram. Itu dibahaskan lah. Kan? Even Prof. Almarhum Mahmud Zudi pun dia rokok sampai umur 39 tahun. Dia berhenti rokok. Dan ada yang katakan dia sakit tu sebab dia dulu isap rokok lah. Kalau dia tak isap rokok, panjang lagi umur dia. Itu cerita doktor. So benda tu memang tak apa kalau dibahas. Sebab dia adalah satu hukum yang kita kata dia zanniyatul dilalah wa zanniyatul thubut. Tapi faraid ini bukan. Dia adalah qat'iyatul dilalah wa qat'iyatul thubut. Dia tak boleh kita nak celupa, nak kata, nak bahas lagi, bukan. Dia ada pendalilan tu berbeza kalau kita belajar usul fiqh. Itu yang saya nak sebut. Jadi dia adalah hududullah. So kita berpegang pada tu sama ada kita yakin. Kita kena yakin lah sama ada kita faham atau tak faham hikmah dia. Ataupun kita tak faham pengiraan dia pun kita kata kena ikut faraid. Kena ikut faraid. Selepas ikut faraid baru kita boleh bermuafakat. Macam tu. Kena tahu dulu hak faraid on paper. At least tahu on paper tu berapa dulu kita dapat. Barulah kita setuju untuk bahagikan ikut persetujuan lah. Nak bagi dekat mak aja ke. Kadang-kadang yang bagi dekat mak, yang bagi isteri si mati saja. Yang lain-lain tu tak apalah, nanti kita kira semula lepas mak pula mati. Sekarang ni ayah pun mati. Tapi kalau mak mati, tak bagi kat ayah kan. Selalunya kalau mak yang mati, kita ambil ikut faraid lah harta mak. Kalau ayah yang mati, tak apalah kita bagi dekat mak lah.
Harta ayah. Sebab kalau ayah mati, ayah kan banyak harta. So anak-anak ni nak lah. Harta mak ni bagilah. Cakap anak-anak lah. Ayah kata, kalau aku mati kau tolak dekat mak kau. Kalau mak kau mati tak tolak kat aku. Itu yang biasa saya jumpa lah. Dia macam mana cik kan? Dah anak-anak pun nak merasa kat harta mak dia kan. So kalau cik nak, cik kena tebus lah rumah apa semua daripada anak-anak. Selalunya macam tu lah. Anak payah nak melepaskan hak kepada ayah. Tapi anak lebih mudah melepaskan hak kepada mak. Tapi dia kena tahu hak faraid dia dulu. Lepas dia tahu baru dia kata saya nak bagi dekat mak saya. Atau ayah atau arwah ayah. Macam tu lah. Ada soalan. Keperluan. Sah. Dihibahkan semasa hidup oleh si mati. Dia hibah ni rukun dia ialah ada pemberi, penerima, ada harta dan dia ada ijab qabul. Ada maknanya tak ada saksi tak apa. Tak ada saksi tak apa, tu saya nak sebut. Sebab saksi ni dia rukun dalam nikah kahwin je. Nikah kahwin kena ada saksi. Saksi tak kata sah, tak sah. Saksi kata sah, alhamdulillah kita. Saksi dulu kita tengok imam kan. Sebab saksi ni dia adalah rukun di dalam munakahat. Di dalam muamalat dia tidak memerlukan saksi sebenarnya. Saksi itu hanya timbul kalau ada pertikaian. Dia panggil evidence, cara untuk kita membuktikan hibah tu. Kalaulah waris-waris kepada abang tadi tidak mempertikaikan hibah tu, so bagi saya benda tu sah lah. Benda tu bukan jadi harta pusaka sebab abang sudah pun hibahkan walaupun tak ada saksi. Dan kalaulah waris-waris abang tidak mempertikaikan benda tu lah. Kalau waris-waris abang kata kau kelentong aja ni, itu memang kena ada saksi lah sebab saksi itu bukan rukun kepada hibah, dia adalah kita panggil evidence, cara untuk membuktikan sebab adanya waris yang tidak puas hati terhadap pleading kita, terhadap cerita kita tadi. So kalau dalam kes tu semua waris kata okey, ini kita orang setuju semua, ini abang dah bagi hibah semasa dia hidup dan kita yakin hibah ini sah, tapi kita nak dapatkan pengesahan hibah ni mahkamah syariah adalah sukar sebab tidak ada dokumen dan tidak ada saksi, maka kita putuskan secara muafakat lah. Kita putuskan secara muafakat bahawasanya mana waris tadi, semua waris abang tadi, dia putuskan secara muafakat ini adalah harta yang sudah abang hibahkan. So benda tu jadi sah lah, benda tu jadi hukum lah. Dan kalau lah muafakat juga kata tak apalah kita bagi juga dekat mak, abang tu mana abang tu tidak ada isteri. Kalau ada isteri dan ada anak pun, tapi anak dia kena cukup umur lah kalau boleh tolak. Kalau dia mana semua waris yang tu boleh tolak, dia tolak ke mak, so itu pun dikira sebagai mengikut hukum sebab dia kena faham dulu berapa hak faraid dia. So kalau dia faham dan dia tolak dekat mak, mana isteri, bukan isteri, mana ibu kepada si mati, so benda tu ditolak secara takharuj, ditolak secara permuafakatan setelah difahami hak itu terlebih dahulu. Dia kadang-kadang kalau benda tu berlaku simple, kita jangan pula mengcomplicatedkan keadaan.
Oh kau kena ada saksi, kau kena ada surat, kau kena pergi mahkamah syariah. Tak ada. Kalau dah benda tu dah waris setuju, kita terima sebagai setuju lah. Kadang-kadang semua benda nak di complicated, padahal benda tu sudah pun dimuafakat. Cumanya kira faraid dan tahu faraid tu dulu, itu je. Kalau tak tahu faraid, tiba-tiba tolak aja dekat mak, dia akan jadi misrepresentation, dia akan jadi suatu, kita panggil misrep lah, satu apa, mana kita bimbang ada yang hidden yang kita tak faham, kita tolak tu berapa. Jadi takut mak ni dulu ingatkan memang dia pun dapat banyak, walhal dia dapat 1/6 lah. Dia dapat 1/6, sebab kalau adik-beradik melebihi 2 orang, mak dapat 1/6. Kalau adik-beradik seorang aja dan dia tak ada anak, dia dapat 1/3. Tapi tak apalah, semua dapatkan mak pun tak ada isu lah, sebab waris yang lain bersetuju untuk memberi kepada. So saya ingat kalau benda tu jalan macam tu, muafakat dan saling meredai ditolak macam tu, kira ikut faraid lah tu. Faraid secara takharus dia panggil. Faraid secara takharus, asalkan tahu hak faraid lebih dahulu. Kita tengok jam situ 7 suku, sebenarnya 7.25. Saya ingatkan saya banyak masa lagi, rupanya dah 7.25. So saya mohon maaf kalau saya mengambil masa sikit, salahkan jam. Saya ingatkan saya ada banyak lagi masa kan. Kalau 7.25 tadi saya ingat saya boleh berhenti awal lagi. So itu saja untuk minggu ni. Saya tak nak masuk topik yang lain. Topik bulan depan kita akan masuk tertib macam mana kita nak bahagikan harta peninggalan si mati apabila seorang itu meninggal. Kita kena lunaskan hutang, kita kena jenazah dia, wasiat dia dan sebagainya. Dia ada tertib dia, itu kita akan masuk bulan depan lah. Sebulan ni kita cuma faham faraid adalah hududullah. So apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu kerana kelemahan diri saya. Kita tutup majlis dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.